Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5, bab 4, sistem persekutuan. Di bawah tajuk kecilnya, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di dalam tajuk kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Yang kedua, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negeri. Ingatlah bila disebut menjamin. Menjamin apa? Mestilah menjamin keselamatan. Jadi kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negeri. Yang ketiga, kerjasama pemuliharaan khazanah negara. Nak pelihara apa? Pemuliharaan khazanah negara. Sama macam menjamin apa tadi? Menjamin apa? Menjamin keselamatan negara. Kalau nak pemeliharaan apa? Pemeliharaan khazanah negara. Dan yang keempat, kerjasama pembangunan sosioekonomi. Jadi semua sekali ada berapa kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Ada 4 kerjasama. Formulanya, Rumah Jamel Pelihara Sub Eko. Okey, tengok penerangan formula. Rumah merujuk kepada perumahan. Perumahan berasal daripada perkataan rumah. Jadi rumah merujuk kepada perumahan, iaitu kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Jamel merujuk kepada menjamin. Menjamin berasal daripada perkataan jamin. Jamin, cikgu buat N ganti kepada L, menjadikannya jamel. Jamel merujuk kepada menjamin, iaitu menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Pelihara merujuk kepada pemuliharaan. Pemuliharaan berasal daripada perkataan pelihara. Jadi pelihara merujuk kepada pemuliharaan. Jadi kerjasama pemuliharaan khazanah negara. Kalau dalam periksa SPM pelajar tak ingat, pelihara tu merujuk kepada apa tak? Jadi pelajar boleh tulis pelihara merujuk kepada pelihara pun juga boleh. Sebab perkataan pemuliharaan berasal daripada perkataan pelihara. Jadi kalau dalam periksa tak ingat pelihara tu merujuk kepada pemuliharaan, boleh tulis pelihara tu merujuk kepada pelihara, iaitu pelihara khazanah negara. Sama saja maksud, jadi diterima. Kemudiannya sub-eko. Sub-eko merujuk kepada sosioekonomi. Bila disebut sosioekonomi, ada 2 sebutan, sosio dengan ekonomi. Sosio, ejaan sosio bermula daripada huruf S. Sebab tu cikgu ubah menjadi sub. Sama pada huruf S. Sub merujuk kepada sosio. Ekonomi, sebutan ekonomi ada 5 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan pertama, menjadikannya eko. Eko tambah R menjadikannya ekor. Jadi ekor tu merujuk kepada ekonomi. Jadi sub-eko merujuk kepada sosioekonomi. Jadi kerjasama pembangunan sosioekonomi. Jadi kesimpulan dia, semua sekali ada berapa kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Ada 4 kerjasama. Formulanya, Rumah Jamel Pelihara Sub Eko. Rumah adalah kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Jamel merujuk pada kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Pelihara merujuk kepada kerjasama pemuliharaan khazanah negara. Dan Sub Eko merujuk kepada kerjasama pembangunan sosioekonomi. Baiklah, untuk pelajar lebih faham, cikgu nak menguji tengok setakat mana yang pelajar ingat. Menggunakan formula Rumah Jamel Pelihara Sub Eko, cuba pelajar jawab soalan ni. Soalan ni tanya, antara berikut yang manakah kerjasama yang wujud antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Ingatlah, kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri semua ada 4 kerjasama. Formulanya, Rumah Jamel Pelihara Sub Eko. Jawapan 1 Roman, kerjasama pembangunan Putrajaya. 2 Roman, kerjasama penyediaan perumahan rakyat. 3 Roma kerjasama pemuliharaan khazanah negara. Dan 4 Roma kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Jadi jawapannya A atau B. Ingat balik formula. Rumah Jamel Pelihara Sub Eko. Rumah merujuk pada perumahan, jadi 2 Roma betul. Jamel merujuk pada menjamin keselamatan, jadi 4 Roma betul. Pelihara merujuk kepada pemuliharaan khazanah negara, jadi 3 Roma betul. Dan last sekali, Sub Eko merujuk kepada kerjasama pembangunan sosioekonomi. Ya, pembangunan sosioekonomi tak ada. Jadi 1 Roman salah. Jadi jawapannya 2, 3 dan juga 4. B. Okey, tahniah kepada pelajar-pelajar cikgu yang tepat. Tahniah semua sekali. Alhamdulillah, semua dah bila kita dah hafal ikut formula, kita akan ingat dan akan jadi sangat mudah untuk jawab Pak Isam. Okey. Kemudiannya
Kita lihat satu persatu kerjasama. Yang pertama adalah kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Untuk menyediakan perumahan kepada rakyat ni ada 3 program yang dibuat. Ataupun 3 perkara. Yang pertama, perumahan awal kemerdekaan. Yang kedua, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dan yang ketiga, perumahan mampu milik. Ingat nah, kerjasama menyediakan perumahan ni ada 3 kerjasama. Yang pertama, perumahan awal kemerdekaan. Yang kedua, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dan yang ketiga, perumahan mampu milik. Baiklah, kita lihat satu persatu. Perumahan awal kemerdekaan. Wujud kerjasama antara kerajaan persekutuan dalam mewujudkan perumahan awal selepas kita merdeka, iaitu pada 31 Ogos 1957. Kerajaan persekutuan telah menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Ingatlah, selepas merdeka ada diwujudkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, bertujuan untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah terutama di kawasan bandar. Jadi selepas merdeka, dulu-dulu perumahan awal kemerdekaan ini tertumpu di kawasan mana? Di kawasan bandar. Manakala kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk dijual pada harga yang rendah kepada kerajaan persekutuan bagi membina rumah. Jadi, untuk menggiatkan proses membina rumah ni, kerajaan persekutuan telah mewujudkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Di dalamnya disediakan bajet yang sangat banyak untuk membina rumah, terutama sekali di kawasan bandar. Manakala tugas kerajaan negeri pula, kerajaan negeri bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dengan menjual tanah pada harga yang pada harga yang sangat murah bagi membolehkan kerajaan persekutuan membina rumah di kawasan bandar. Ingatlah, kerajaan negeri bekerjasama dengan kerajaan persekutuan, ia bekerjasama untuk merealisasikan penubuhan rumah di kawasan bandar dengan cara menjual tanah pada harga yang murah. Okey, yang kedua adalah perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Apa yang kerajaan persekutuan buat? Kerajaan persekutuan telah melaksanakan program perumahan rakyat ataupun singkatannya PPR. PPR itu adalah program perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan, bertujuan untuk membina perumahan di seluruh negara. Ya, seluruh negara akan dibina rumah PPR, iaitu program perumahan rakyat dengan memberi tumpuan kepada rakyat yang miskin. Manakala kerajaan negeri pula menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS), Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak dan program perumahan awam kos rendah singkatan dia PAKR. Program perumahan awam kos rendah ni diwujudkan di semua negeri. Semua negeri ada program perumahan awam kos rendah. Tujuannya untuk membina rumah melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan menyalurkan duit melalui program perumahan rakyat kepada setiap negeri. Jadi setiap negeri kena mewujudkan agensi bagi membolehkan rumah dibina di setiap negeri untuk golongan yang miskin. Okey, last sekali perumahan mampu milik. Kalau perumahan awal kemerdekaan tadi dibina di kawasan bandar, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan iaitu PPR dibina untuk masyarakat yang miskin. Manakala perumahan mampu milik ni pula, kerajaan persekutuan telah mewujudkan Majlis Perumahan Negara untuk merangka strategi penyediaan perumahan mampu milik bagi golongan pertengahan. Ingatlah, perumahan mampu milik ni hanya untuk siapa? Untuk golongan pertengahan. Mereka ni hanya mampu memiliki rumah kalau tidak dibantu oleh kerajaan. Jadi mereka ni mampu tak memiliki rumah? Mampu. Jadi tugas kerajaan persekutuan setelah diwujudkan Majlis Perumahan Negara ini adalah menubuhkan pelbagai program ataupun agensi seperti Perbadanan Perumahan 1 Malaysia ataupun Prima dan Rumah Mesra Rakyat. Ya, Rumah Mesra Rakyat yang diwujudkan semuanya adalah atas inisiatif Majlis Perumahan Negara. Ya, Majlis Perumahan Negara inilah yang akan merealisasikan pembinaan Rumah Mesra Rakyat ataupun Prima ini. Manakala kerajaan negeri pula menubuhkan agensi ataupun program seperti Rumah Selangorku di Selangor dan Rumah Mampu Milik Johor di Johor. Jadi kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bekerjasama tak dalam membina rumah mampu milik kepada golongan pertengahan? Ya, mereka bekerjasama di bawah Majlis Perumahan Negara. Jadi dua-dua
kerajaan ni iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai program masing-masing untuk membantu golongan pertengahan. Okey, jadi kesimpulannya, kerjasama kerajaan menyediakan perumahan rakyat ni ada berapa kerjasama? Ada 3 kerjasama. Yang pertama adalah perumahan awal kemerdekaan untuk golongan-golongan di bandar. Yang kedua, perumahan untuk golongan miskin. Dan yang ketiga, perumahan mampu milik untuk golongan pertengahan. Okey, baiklah. Untuk lebih memahami tentang tajuk ni lagi, Cikgu minta pelajar-pelajar cuba jawab soalan ni. Soalan dia tanya, apakah peranan kerajaan negeri dalam melaksanakan program perumahan awal kemerdekaan? Ya. Apa peranan kerajaan negeri? Okey, jawapannya A, membantu kerajaan persekutuan membina rumah terutama di bandar. B, menjual tanah kepada kerajaan persekutuan pada harga yang sangat murah. Jadi jawapannya A atau B? Ya, jawapannya B. Pandainya. Okey, soalan seterusnya. Program yang diperkenalkan oleh kerajaan persekutuan dalam membina perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan ialah, ya, program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Apa program yang diperkenalkan oleh kerajaan persekutuan? A, program perumahan rakyat PPR, ataupun B, program perumahan awam kos rendah, ataupun PAKR. Jadi jawapannya A. Ya, pandainya pelajar-pelajar cikgu. Tahniah semua sekali. Okey, last sekali soalan nombor 4. Perumahan mampu milik diperkenalkan untuk golongan A, miskin, B, pertengahan. Jadi jawapannya B. Ya, pandainya. Pandai semua pelajar-pelajar cikgu. Jadi tahniah cikgu ucapkan. Jadi bermaksud pelajar cikgu sangat memahami tajuk ni. Okey, seterusnya kita masuk kepada kerjasama yang kedua antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ingat lagi tak apa formulanya? Rumah Jamel. Jamel tu merujuk kepada menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Okey, terdapat dua kerjasama dalam menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Yang pertama, Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak, dan yang kedua, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Ya, kerjasama menjamin keselamatan ni lebih banyak di Sabah dan juga Sarawak. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Tun Abdul Razak, Perdana Menteri ketika itu, telah mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang ataupun singkatannya RESCOM, berikutan ancaman komunis di Sarawak. Ingat nah, Sarawak ni diancam oleh komunis. Banyak sangat komunis berada di Sarawak dan sangat lama. Jadi sebab tu apa yang Kerajaan Persekutuan buat? Kerajaan Persekutuan mengisytiharkan Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang ataupun singkatannya RESCOM bagi membantu Sarawak mengatasi komunis. Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu telah dilantik sebagai pengarah operasi negeri dan bertanggungjawab menyelaras fungsi ataupun aktiviti pasukan keselamatan dalam kawasan RESCOM. Jadi tempat-tempat di mana pasukan keselamatan kena ada di Sungai Rajang tersebut akan ditentukan oleh siapa? Ketua Menteri Sarawak, sebab beliau adalah pengarah operasi negeri dan mengatur segala aktiviti pasukan keselamatan di dalam kawasan yang dikenali sebagai Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang, singkatannya RESCOM. Jadi wujud dah kerjasama dalam mengatasi komunis di Sarawak antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri? Ya, wujud. Okey, yang kedua adalah Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri menubuhkan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, singkatannya ESKOM, disebabkan oleh kesan pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Lahad Datu Sabah. Ya. Kalau Sarawak tadi terkena dengan ancaman komunis, manakala Sabah ancaman pengganas oleh Sultan Sulu ke atas Lahad Datu ataupun Kepulauan Sulu ke atas Lahad Datu Sabah. ESKOM bertanggungjawab mengawal keselamatan 10 daerah di pantai timur Sabah yang dikenali sebagai Zon Keselamatan Timur Sabah, singkatan dia S-Zone. Jadi kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah tu ada berapa daerah? Ada 10 daerah. 10 daerah tersebut sentiasa dikunjungi oleh pengganas daripada Kepulauan Sulu. Jadi tugas Kerajaan Persekutuan mengisytiharkan kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah tersebut bagi membolehkan pasukan keselamatan yang ada di seluruh Malaysia akan pergi
fokus tertumpu untuk menjamin keselamatan di Lahad Datu Sabah. Jadi 10 daerah semuanya yang dikawal dengan sangat ketat supaya tidak dimasuki lagi oleh pengganas daripada Kepulauan Sulu. Jadi kesimpulannya, ada berapa kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara? Ada 2 kerjasama. Yang pertama, kerjasama di Rajang, Sarawak, dan yang kedua kerjasama di Lahad Datu Sabah. Kalau di Sarawak untuk mengatasi ancaman komunis, di Sabah mengatasi ancaman pengganas. Okey, jadi untuk lebih memahami lagi, kita lihat latihan. Soalannya, pemerintahan keselamatan kawasan Rajang diperkenalkan untuk mengatasi Rajang. Rajang merujuk kepada Sarawak. Ingat, Sarawak. Jadi jawapan dia A, ancaman komunis. B, ancaman pengganas. Jadi jawapannya apa? B. Ya, pandainya. Soalan seterusnya. Kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah diperkenalkan kesan daripada A, ancaman komunis. B, ancaman pengganas. Jadi jawapannya, kalau Sabah mestilah ancaman pengganas. Kalau Sarawak baru ancaman komunis. Jawapannya B. Ya, pandainya. Okey, kemudiannya kerjasama yang ketiga, iaitu kalau rujuk balik formula, Rumah Jamin Pelihara. Pelihara merujuk kepada kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Ada 2 khazanah negara yang dipelihara. Yang pertama, pengurusan taman negara, dan yang kedua, pengurusan taman laut. Baiklah, kita lihat satu persatu. Pengurusan taman negara. Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua jabatan mergastua negeri. Ingat, jabatan mergastua itu diwujudkan di peringkat persekutuan kan negeri. Jabatan mergastua negeri di Semenanjung Malaysia dan menukarkannya menjadi jabatan perhilitan. Jadi jabatan mergastua negeri ditukar menjadi jabatan perhilitan, iaitu Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara berikutan penguatkuasaan Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Yang paling penting, pelajar kena ingat, dalam pengurusan Taman Negara, Kerajaan Persekutuan telah mengambil alih jabatan mergastua negeri di seluruh Malaysia dan ditukar menjadi jabatan perhilitan. Pengurusan Taman Negara Sarawak terletak di bawah pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak, manakala Taman Negara Sabah terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Sabah Sarawak, mereka memerintah sendiri taman negara mereka. Okey, yang kedua, pengurusan Taman Laut. Terdapat 42 buah pulau di negeri Johor, Pahang, Kedah, Terengganu, Sabah dan Labuan diwartakan sebagai taman laut. Bila disebutkan sebagai taman laut, di laut kita tak boleh berlari, kita tak boleh main doi, kita tak boleh naik jongkang-jongkit, sebab di laut kita tak boleh berdiri di atasnya, nanti akan tenggelam. Jadi di laut, apa yang ada di laut sehingga digelar sebagai taman? Mestilah ada pulau. Sebab tu dipanggil taman laut. Taman laut merujuk kepada pulau-pulau yang ada di laut, iaitu 42 buah pulau. Jadi Kerajaan Persekutuan menubuhkan Jabatan Laut Malaysia untuk menguruskan taman laut di Malaysia. Manakala Ketugas Kerajaan Negeri pula untuk menguruskan pembangunan di semua kepulauan tersebut. Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut dibentuk untuk menyelaras pentadbiran taman laut antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Jadi, tugas Kerajaan Persekutuan adalah menubuhkan Jabatan Laut Malaysia untuk mentadbir taman laut, manakala tugas Kerajaan Negeri adalah untuk membuat pembangunan di kawasan pulau. Ingatlah, bila disebut taman laut merujuk kepada pulau. Okey, jadi kesimpulannya, ada berapa kerjasama pemeliharaan khazanah negara antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri? Ada 2 aja. Yang pertama, pengurusan taman negara, dan yang kedua, pengurusan taman laut. Taman laut merujuk kepada kepulauan, di mana Kerajaan Persekutuan mewujudkan Jabatan Laut Malaysia. Kerajaan Negeri pula membuat pembangunan di kepulauan. Manakala Taman Negara pula, Kerajaan Persekutuan mengambil alih Jabatan Mergastua Negeri ditukar menjadi perhilitan. Okey, untuk lebih memahami tajuk ini, cikgu nak minta pelajar cuba jawab soalan nombor 7 ni. Soalan dia tanya, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua Jabatan Mergastua Negeri dan menukarnya menjadi A, perhilitan, B, perhutanan. Jadi jawapannya apa? Ya, A, pandainya. Okey, soalan nombor 8. Mengapakah Kerajaan Persekutuan menubuhkan Jabatan Laut Malaysia? Kenapa Kerajaan Persekutuan menubuhkan Jabatan Laut Malaysia? A, menguruskan taman laut. B, melaksanakan pembangunan di pulau. Jadi jawapannya A, menguruskan taman laut. Ya, pandainya semua pelajar-pelajar cikgu. Tahniah cikgu ucapkan kepada yang jawab dengan sangat tepat. Bagus semua
sekali pelajar cikgu. Okey, dan last sekali adalah kerjasama pembangunan sosioekonomi. Tengok balik formula. Rumah Jamil pelihara sub-eko. Sub-eko merujuk kepada sosioekonomi. Kerjasama pembangunan sosioekonomi ada 3 semuanya. Yang pertama, pembangunan tanah. Yang kedua, pembangunan wilayah. Dan yang ketiga, pembangunan koridor wilayah. Ialah kita lihat satu persatu. Pembangunan tanah. Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama untuk membuka tanah baru dan juga mewujudkan pembangunan in situ. Apa maksud pembangunan in situ? Pembangunan in situ adalah pembangunan yang dilakukan di situ, iaitu di kawasan mana? Di kawasan yang mempunyai produktiviti yang rendah. Itu bermaksud pembangunan in situ, atau istilah lain, pembangunan di situ, iaitu di situ tu tidak mempunyai tanah yang subur, ataupun di situ tidak mempunyai produktiviti yang baik dalam menjalankan aktiviti pertanian. Jadi ada 2 tujuan. Pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ, iaitu di kawasan yang produktivitinya rendah. Tanah banyak tapi tidak produktif. Itu maksud pembangunan in situ. Kerajaan Persekutuan menubuhkan FEDA dan juga FEKRA. FEDA, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, dan FEKRA, Lembaga Penyatuan dan Pemeliharaan Tanah Persekutuan. Tujuannya untuk membantu membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Jadi pembangunan in situ lebih merujuk kepada tanah terbiar. Pembukaan tanah baru juga merujuk kepada tanah yang terbiar. Dodot, semua tanah terbiar ni berada di mana? Di kerajaan persekutuan ke kerajaan negeri? Di dalam kerajaan negeri. Jadi tujuan kerjasama pembangunan tanah ni adalah untuk mewujudkan pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ, iaitu di kawasan mana? Di kawasan tanah yang terbiar. Ingat tak? Pembangunan tanah ni bertujuan apa? Untuk membangunkan tanah yang terbiar. Sebab tu ada 2 tujuan. Pembangunan tanah baru dan pembangunan in situ. Lebih kepada tanah terbiar di seluruh negeri. Jadi wujud tak kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Ya, wujud melalui FELDA dan juga FELKRA. Okey, yang kedua, pembangunan wilayah. Kerajaan Persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Ya, apa yang kerajaan Persekutuan buat? Membuka lebih banyak tanah di negeri-negeri untuk membuka wilayah baru. Penubuhan lembaga, contohnya penubuhan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, iaitu Kejora, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Dara, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Ketengah, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Kedah, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda, dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Kesedar. Semua ni adalah wilayah baru yang dibangunkan oleh Kerajaan Persekutuan agar kawasan tersebut menjadi lebih luas. Jadi pembangunan wilayah ini merujuk kepada pembukaan kawasan yang lebih luas untuk mewujudkan wilayah baru. Dia merujuk pada kawasan yang dibuka dengan lebih luas di setiap negeri bagi mewujudkan wilayah baru. Jadi formula untuk semua wilayah baru adalah Dara Sedar, Kejar Panda, ke Tengah Kedah. Jadi Dara ni sedar tak? Ya, mereka sedar. Mereka sedar mereka buat apa? Mereka mengejar panda sampai ke Tengah Kedah. Tengok Kedah. Tengok, Dara merujuk pada Dara juga. Sedar merujuk kepada Kesedar. Kejar merujuk kepada Kejora. Kejar, Kejora. Persamaan pada huruf K-E-J. Panda merujuk kepada Perda. Persamaan pada huruf P dengan D-A di belakang. Panda, Perda. Ketengah merujuk kepada Ketengah juga. Dan Kedah merujuk kepada Kedah. Persamaan pada 4 huruf depan untuk Kedah. Kedah merujuk pada Kedah. Jadi semua sekali ada berapa wilayah baharu yang diwujudkan? Ada 6 wilayah baru, iaitu Dara Sedar, Kejar Panda, ke Tengah Kedah. Iaitu Dara, Kesedar, Kejora, Perda, Ketengah dan juga Kedah. Kalau dalam periksa pelajar tak ingat nama penuh wilayah-wilayah baru tersebut, boleh tak sebut Dara saja? Boleh. Boleh dapat 1 markah juga, tak ada masalah. Sebab istilah Dara, Kejora, Ketengah, Kedah ni semua orang dah kenal dah. Jadi tak ada masalah untuk sebut istilah-istilah singkat tersebut. Okey, dan last sekali adalah pembangunan koridor wilayah. Kalau pembangunan wilayah tadi, kerajaan membuka banyak kawasan di setiap negeri bagi mewujudkan wilayah baru. Manakala pembangunan koridor wilayah pula merupakan perancangan strategik jangka panjang untuk membangunkan negeri ataupun wilayah yang kurang pesat pembangunan. Jadi pembangunan koridor wilayah ni merujuk kepada pembangunan
kawasan-kawasan di dalam negeri ataupun wilayah yang kurang pesat pembangunan. Ingatlah, koridor wilayah ni merujuk kepada pembangunan di kawasan yang kurang pesat pembangunan. Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang antara negeri dan juga wilayah. Ya, bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antara negeri dan juga wilayah. Jadi kesimpulannya, ada berapa kerjasama pembangunan sosio-ekonomi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Ada 3 kerjasama. Yang pertama, kerjasama pembangunan tanah. Yang kedua, kerjasama pembangunan wilayah. Dan yang ketiga, kerjasama pembangunan koridor wilayah. Kerjasama pembangunan tanah tadi ada 2 tujuan, iaitu pembukaan tanah baru dengan pembangunan in situ. Kalau kerjasama pembangunan wilayah adalah untuk membuka banyak kawasan di setiap negeri untuk mewujudkan wilayah baru. Manakala kerjasama pembangunan koridor wilayah adalah untuk membuka banyak kawasan di setiap negeri ataupun wilayah yang kurang pesat pembangunan agar wujud keseimbangan pembangunan antara negeri dan juga wilayah. Okey, jadi kesimpulannya semua sekali ada berapa kerjasama? Ada 4 kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kita akan lihat balik. Iaitu formulanya, rumah jamel pelihara sub-ekor. Okey, untuk sub-ekor ni kerjasama pembangunan sosio-ekonomi ni ada 3 tadi. Pembangunan tanah, pembangunan wilayah dengan pembangunan koridor wilayah. Baiklah, untuk lebih memahami, cikgu nak test pelajar-pelajar cikgu. Okey, cuba jawab soalan nombor 9 ni. Soalan dia tanya, antara berikut yang manakah tujuan kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dalam melaksanakan pembangunan tanah? Ingat, pembangunan tanah ada 2 tadi. Yang pertama, membuka tanah baru. Yang kedua, pembangunan in situ. Jadi jawapannya 1 dan juga 3B. Okey, nombor 10. Mengapakah kerajaan persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri? Membuka kawasan lebih luas di beberapa negeri. Jawapannya A, membangunkan wilayah baru. B, membangunkan wilayah yang kurang pesat pembangunan. Jadi jawapannya apa murid-murid? A, ya, pandainya membangunkan wilayah baru. Soalan yang terakhir, nombor 11. Pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategik jangka panjang untuk A, membangunkan wilayah baru. B, membangunkan wilayah yang kurang pesat pembangunan. Jadi jawapannya apa? Ya, mestilah B. Pandainya. Tahniah semua pelajar-pelajar cikgu. Sangat tera dan sangat dah faham. Okey, last sekali kita masuk contoh soalan struktur, markahnya 244, iaitu 10 markah. Baiklah, kita bincang satu persatu. Soalan A dia tanya, nyatakan kerjasama yang wujud antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Apa kehendak soalan? Kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Semua sekali ada berapa kerjasama? Ada 4 kerjasama. Formulanya, rumah jamel pelihara sub-ekor. Jadi untuk jawab soalan struktur ni, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Tidak disediakan nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud pelajar kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Kerjasama yang wujud antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ialah kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Titik. Lepas titik, wajib bermaksud penanda wacana. Guna selain itu, seterusnya di samping itu. Tapi cara cikgu ajar, cikgu guna number. Jadi start dengan kedua. Kenapa kedua? Sebab masuk isi kedua. Kedua koma, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Ada lagi tak kerjasama? Ada 2 lagi kerjasama. Ingat balik formula. Rumah jamel pelihara sub-ekor. Lepas kedua, ketiga, kerjasama pemuliharaan khazanah negara. Titik. Keempat, kerjasama pembangunan sosioekonomi. Okey, soalan B dia tanya, bagaimanakah kerjasama di soalan 1A dilaksanakan? Ya, 1A tadi kita jawab kerjasama pembangunan perumahan. Dan yang kedua, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan. Okey. Jadi tengok di ruangan jawapan tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud pelajar kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa tadi? Ya, ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Kerjasama penyediaan perumahan rakyat dilaksanakan dengan menyediakan perumahan awal kemerdekaan terutama di kawasan bandar. Titik. Lepas titik, ingatlah wajib bawa masuk penanda wacana, iaitu kedua, kerjasama menyediakan perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemudian macam mana nak bezakan kerjasama yang pertama dengan kerjasama yang kedua? Menggunakan perkataan manakala. Manakala kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara pula ialah mengisytiharkan pemerintahan keselamatan daerah Rajang di Sarawak. Titik. Kedua, menubuhkan kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah. Okey, ada lagi tak? Ada lagi 2. Ingat balik formula.
Rumah Jamil pelihara sub-ekor. Kalau pelihara tu merujuk pada kerjasama pemuliharaan khazanah negara, iaitu taman negara dengan taman laut. Kalau last sekali kerjasama pembangunan sosioekonomi ada 3. Pembangunan tanah, pembangunan wilayah dengan pembangunan koridor wilayah. Okey, last sekali soalan C, soalan kebat. Mengapakah perlu wujud kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Apa kehendak soalan? Sebab wujud kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, untuk jawab soalan kebat ni seperti biasa, mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian, ada contoh dan juga ada kesan. Huraian bermula dengan perkataan hal ini. Tak kisahlah hal ini kerana, hal ini dapat boleh, hal ini agar pun boleh. Kemudiannya contoh bermula perkataan contohnya dan kesan bermula perkataan kesannya. Okey, tengok. Untuk menjawab soalan ini, seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Wujud kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri kerana untuk melicingkan pentadbiran. Titik. Isinya melicingkan pentadbiran. Okey, lepas isi, orang masuk huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini dapat memudahkan pembangunan negara secara menyeluruh ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Titik. Lepas masuk huraian, baru masuk contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Contohnya wujud kerjasama dalam menyediakan perumahan kos rendah kepada rakyat yang miskin. Last sekali, kesan. Bermula perkataan kesannya. Kesannya, taraf kemiskinan dalam negara dapat dikurangkan dan negara dapat mencapai status negara maju. Jadi semua sekali boleh dapat 5 markah. Sebab apa 5 markah? Isi 1 markah tadi, melecehkan pentadbiran. Huraian, memudahkan pembangunan negara secara menyeluruh ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. 1 markah. Contoh 1 markah. Contohnya iaitu menyediakan perumahan kos rendah. Dan kesan, ada 2 kesan di situ. Kesan disebabkan ada 2, jadi 2 markah. Taraf kemiskinan dalam negara dikurangkan dan dapat mencapai status negara maju 1 lagi markah. Kemiskinan dikurangkan 1 markah, negara maju 1 markah. Jadi semua 5 markah. Justru itu layak dah dapat 4 markah penuh. Ya, sangat-sangat layak. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Semoga segala bahan cikgu bagi, segala video yang cikgu buat ni dapat membantu pelajar dengan lebih mendalam lagi memahami tentang tajuk ini. Okey, selamat belajar. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.